Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menyambung pelajaran tentang tajuk sifat wajib bagi Allah, iaitu sifat iradah, ilmu dan juga hayat. Apakah yang dimasukkan dengan sifat Allah iradah? Sifat Allah iradah ialah Allah Maha berkehendak. Tidak terjadi sesuatu melainkan dengan kehendak dari Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat iradah, maka bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya, iaitu terpaksa atau lalai atau terlupa. Sekiranya ini berlaku, maka ini bermakna Allah Ta'ala itu lemah. Ketika itu, tidak akan ada alam ini. Jika alam ini ada bukan dengan kehendak iradah Allah Ta'ala, maka seakan-akan alam ini qadim, sedia ada sama seperti Allah Ta'ala. Perkara ini mustahil. Dalil nakli bagi sifat iradah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Buruj ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alul lima yurid. Maksudnya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Allah tidak terpaksa melakukan sesuatu ya. Alam ini bukti Allah berkehendak menjadikannya. Mustahil Allah terpaksa kerana itu sifat kelemahan. Jadi, apakah kesan kita beriman kepada sifat iradah? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, redha segala yang diterima. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Dan yang keempat, berusaha dan bertawakal. Seterusnya, murid-murid, kita akan pergi pada sifat Allah ilmun. Ilmun bermaksud Allah Maha mengetahui. Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah lah Tuhan yang menciptakan alam ini. Tiada sesuatu pun terlepas dari penguasaan Allah. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat ilmun, maka bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya iaitu jahil. Sekiranya ini berlaku, maka ini bermakna Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekurangan dan perkara ini adalah mustahil. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Kerana itu tidak akan ada alam ini. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Ilmu adalah pengetahuan sebenar tentang sesuatu perkara. Allah mengetahui setiap perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Jadi, apakah kesan beriman kepada sifat ilmu? Yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, suka menuntut ilmu. Yang ketiga, sentiasa berusaha melakukan kebaikan. Dan keempat, sentiasa bersifat jujur. Okey, apakah perbezaan pengetahuan Allah dengan manusia? Okey, yang pertama, Allah mengetahui perkara yang telah, sedang dan akan berlaku. Manakala manusia tidak tahu perkara yang akan berlaku. Yang kedua, pengetahuan Allah tidak terbatas dan luas. Manakala pengetahuan manusia terbatas dan juga terhad. Setakat ni cikgu harap kamu boleh fahami murid-murid. Jadi kita teruskan dengan sifat Allah hayat. Apakah yang dimasukkan dengan hayat? Hayat bermaksud Allah Maha hidup. Sifat hayat Allah kekal tanpa ada mula dan akhir. Allah tidak bergantung kepada sesuatu seperti makhluk. Tidak sama hidup Allah dengan makhluknya. Jadi, jika Allah Ta'ala tidak bersifat hayat, maka bermakna Allah bersifat dengan sifat lawannya iaitu mati. Perkara ini mustahil ya murid-murid kerana ia menafikan sifat kudrah, iradah dan ilmun kerana hayat itu syarat bagi semua sifat tersebut. Sekiranya ini berlaku, maka ternafi sifat yang tiga itu dan sabit pula lawannya iaitu lemah, terpaksa dan juga
jahil. Maka pada ketika itu tidak akan ada alam ini. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang tetap hidup, yang kekal selamanya, mentadbir sekalian makhluknya. Jika Allah tidak bersifat hayat, tentulah Allah tiada. Jika Allah tiada atau mati, maka tiadalah alam ini. Akan kucak-kacir dan binasalah alam ini. Jadi, kesan kita beriman dengan sifat hayat yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, sentiasa bersedia menghadapi kematian. Yang ketiga, sentiasa berlumba-lumba berbuat kebaikan. Dan juga yang keempat, kita akan insaf kelemahan diri kita. Jadi, setakat ni je lah yang kita akan pelajari pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham, dan sebelum berakhirnya, cikgu nak bagi kerja sedikit, iaitu kamu hendaklah buat latihan ni, jawab soalan ni di dalam buku tulis Tauhid. Yang pertama, nyatakan maksud sifat wajib bagi Allah di bawah. Sifat roda maksudnya apa tadi? Ilmun, hayat. Yang kedua, tuliskan kesan beriman dengan sifat hayat. Yang ketiga, kamu lihat gambar dan kamu jawab. Kamu bezakan hidup Allah dengan hidup manusia. Sebagaimana yang cikgu contohkan tadi dalam sifat ilmu, perbezaan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Jadi, cikgu harap kamu boleh buat dan siapkan dengan kemas dan hantar tugas ini di grup WhatsApp. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.